الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله أن يكرمنا ويرزقنا نية الإخلاص في القول والعمل. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terlebih dahulu marilah sama-sama kita ikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'du, insyaallah hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang penting daripada kitab Aqidatul Muslimin. Pada soalan yang ke-22, pengarang kata pengarang, as-su'alu ma huwa awwalul makhluqat? Al-jawab, awwalul makhluqat al-ma. Qala ta'ala waj'alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Surah Al-Anbiya. Al-hadithu kullu shay'in khuliqa minal ma'. Rawahu Ibn Hibban. Soalan ini pendek kan? Kata pengarang, apakah makhluk Allah yang pertama? Jawapannya adalah makhluk yang pertama ialah air. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dengan beberapa riwayat yang sahih, antaranya riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Al-Imam Al-Bayhaqi dan riwayat Al-Imam Ibn Jarud, bahawasanya telah datang kepada Nabi SAW beberapa orang daripada kaum Al-Ash'ariyun daripada Yaman, sahabat Nabi SAW. Maka kelompok ini ataupun gerombolan ini, kumpulan ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk mengambil beberapa istifadah daripada Nabi SAW. Yang mana Ahlul Yaman ini terkenal dengan hikmah mereka dan terkenal dengan kefakihan mereka. Bahkan Islam datang ke tanah Melayu ini diriwayatkan bahawasanya daripada Ahlul Yaman, daripada ulama Yaman, daripada Ahlul Bait, daripada Yaman. Kerana itu datang ke tanah Melayu kita ini, mazhabnya mazhab Syafi'i. Kerana Ahlul Yaman itu bermazhab Syafi'i, dan kitab-kitab yang digunakan di tanah Melayu kita, kitab pondok kita, kebanyakannya pada awal mereka menyalinnya daripada kitab Ahlul Yaman, daripada kitab ulama Yaman, kebanyakan. Maka Ahlul Yaman ini, subhanallah, Allah Ta'ala kurniakan mereka semangat untuk menuntut ilmu. Maka mereka sanggup datang daripada jauh untuk mempelajari ilmu dengan Rasulullah SAW. Salah seorang Ahlul Yaman yang terkenal, siapa dia? Uwais Al-Qarni. Raisut Tabi'in, ketua penghulu sekalian Tabi'in adalah Uwais Al-Qarni radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Maka datang golongan Asy'ariyun ini bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata mereka, jinna linatafaqahu fid din. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami datang ini adalah untuk bertafaqquh pada agama. yakni nak mempelajari beberapa
perkara daripada agama. Nak tanya Rasulullah beberapa soalan tentang agama. Maka mereka tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah makhluk pertama yang Allah Taala ciptakan? Itu soalan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita ni. Di hadis yang panjang dalam cerita ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu di antara sifat para anbiya ialah dikurniakan fatanah. Fatanah ni apa maknanya? Yang cerdik, yang bijaksana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya yang lain dengan sifat fatanah ini dan zakat mereka dan cerdik mereka, bijaksana mereka ni apabila ditanya apa-apa sahaja persoalan, mereka akan faham dengan sekali faham. Para Nabi bukan macam kita. Kita ni manusia biasa. Kadang-kadang orang tanya kita faham. Kadang-kadang orang tanya kita tak faham. Walaupun orang tanya kita tu nama apa nama kamu, kadang kita tak berapa jelas, tak berapa. Kalau tanya soalan yang kompleks lagi, kadang kita tanya balik, can you repeat the question? Ulang balik soalan supaya dia restructure balik soalan tu sehingga sampai pada kefahaman kita. Tapi pada anbiya tak. Pada anbiya mereka ni datanglah pelbagai soalan daripada mereka pun, sama ada soalan tu yang kompleks ke atau soalan tu bentuk mudah ke, mereka akan faham dengan sekali faham. Itu antara sifat wajib bagi para Nabi. Dinyatakan oleh para ulama seperti Al-Qadhi Iyad Al-Maliki dalam kitabnya Asy-Syifa. Maka dia sekali faham. Itu antara makna fatanah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para anbiya yang lain alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh ahli Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalan mereka dengan jawapan yang lebih afdal. Bukan jawapan Nabi ini kerana Nabi tak faham soalan mereka. Nabi faham. Nanti kita bagi tahu apa signifikan kita bercerita ni pada perbicaraan ni. Kerana ada beberapa isu tentang makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan ni. Maka kita kena jelaskan dulu tentang sifat Nabi, fatanah dan sebagainya supaya kita jelas nanti. Maka Nabi SAW menjawab dengan perkara yang lebih afdal. Ditanya pada Nabi, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan? Tapi Nabi jawab balik soalan, Nabi jawab balik soalan dengan satu jawapan yang lebih aula daripada tentang penciptaan makhluk. Itu jawapan tentang pencipta. Maka Nabi SAW menjawab, Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Itu riwayat, satu riwayat. Dalam satu riwayat lain, Kana Allahu wa lam yakun syai'un ma'ahu. Satu riwayat. Riwayat ketiga, Kana Allahu wa lam yakun syai'un qablahu. Makna daripada perkataan Nabi SAW ni ialah bila dihimpunkan tiga-tiga hadis ni, conclusion yang tiga-tiga matan ni, conclusionnya ialah Nabi memberi suatu istifadah, suatu ilmu kepada ahli Yaman ini dan juga untuk kita semua. Yang mana Nabi SAW bersabda, Kana Allahu. Bila sebutkan Allahu, maknanya apa? Nabi isbatkan sifat qidam bagi Allah. Kita mengaji dalam sifat 20 tu, pertama sifat wujud, kedua qidam. Kalau kita syarahkan sekali itu, bila sebutkan Allah, maknanya Allah Ta'ala itu mawujud. Allah Ta'ala itu ada wujud. Wajib kita meyakini Allah Ta'ala itu ada wujud. Dan wujudnya itu qidam, yakni qadimun. Apa makna qadim? Iaitu laisa lahu bidayah, tiada baginya permulaan. Wujud Allah tiada permulaan. Kerana Allah Ta'ala bukan ciptaan seperti kita. Kita ciptaan, kita ada permulaan. Setiap orang ada tarikh lahir dia. Bila dia lahir ke muka bumi ni? Sebelum dia lahirkan, dia wujud dalam bumi ni? Tak ada. Tak ada. Sesiapa yang belum dilahirkan, kita tak kata dia dah wujud dekat muka bumi ni. Tak ada. Contohlah orang tu baru kahwin, tak ada anak lagi. Orang pun tanya, dah 5 tahun kahwin, dah berapa orang anak dah?
anak saya 5. Mana anak? Oh, belum ada lagi, nanti 5. Tuan tak cerdik sama dia. Benda tak ada lah. Tapi kalau kata, oh, anak saya baru 2 orang. Oh, ya ke? Yang pertama lahir bila? Yang pertama tu lahir masa awal ulang tahun kahwinan. Ini yang panggil gunting kelamin lah. Yang kedua tu sedang 2 tahun. Ada permulaan tak kewujudan? Ada. Kerana setiap makhluk dia mesti ada mula. Setiap makhluk dia mesti ada mula. Adapun Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal dalam Al-Quran. Huwal awwal wal akhir. Huwal awwal, kata ulama bahasa Arab. Apabila mubtada ma'rifah huwa ni dhamir ni menunjukkan ianya ma'rifah, kata nama khas. Dialah Allah. Al-awwal juga ma'rifah. Kerana ada alif lam ma'rifah tu al-awwal. Kalau mubtada ma'rifah, khabar ma'rifah, kata ulama, itu maknanya al-hasar. Al-hasar ni maknanya tertentu hanya dia. Tak ada selainnya yang bersifat dengan al-awwal. Hanya dia yang bersifat dengan al-awwal. Hanya dia yang wujud, tak ada permulaan. Maksud apa wujud tak ada permulaan ni? Maknanya tidak didahului oleh ketiadaan. Hanya dia. Kalau orang Melayu dan kita pondok sebut apa? Sedia ada. Apa makna sedia ada? Tidak didahului oleh tiada. Apa makna tidak didahului oleh tiada? Azali, tiada permulaan. Betul dia? Dia memang ada, dia memang wujud. Memang betul. Kemudian kata Nabi SAW, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa lam yakun syai'un ma'ahu wa lam yakun syai'un qablahu. Dia sedia ada dan tiada sesuatu yang bersama dengannya. Wa lam yakun syai'un ma'ahu, bersama dengannya, dan tiada sesuatu yang selainnya. Ghairuhu, wa lam yakun syai'un ghairuhu wa lam yakun syai'un qablahu, dan tiada sesuatu yang mendahuluinya. Sebelum dia. Kerana hanya dia. Allah Ta'ala telah sedia. Sebelum makhluk diciptakan, sebelum tempat diciptakan, sebelum arah diciptakan, sebelum masa diciptakan, sebelum apa lagi, tempat diciptakan, sebelum langit, bumi, syurga, neraka, manusia, jin, malaikat, semua benda. Semua benda. Walam yakun syai'un. Nabi guna kalimah syai'. Syai' ni maknanya apa? Sesuatu. Syai' ni maknanya nakirah. Nakirah ni maksudnya apa? Sesuatu. Tidak ada sesuatu, maknanya selain daripadanya. Tidak ada kewujudan selain daripadanya, hanya dia. Kerana kalau ada kewujudan selain Allah pada azal, maksudnya Allah wujud dan ada sesuatu wujud bersama dengan Allah, berarti ada syirik lah bagi Allah. Ada syirik bagi Allah, ada sekutu lah bagi Allah. Apa makna sekutu? Bersekali, setara, sebanding. Kalau ada sesuatu bersama dengan Allah, berarti ada sesuatu yang menjadi sekutu bagi Allah, syirik bagi Allah. Pada sifat wujud. Sedang Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal. Huwal awwal ni maknanya hanya dia yang dia ada permulaan. Itu jawapan Nabi yang pertama. Maka faham daripada perkataan Nabi SAW ni ialah seafdal ilmu adalah ilmu tentang Allah. Seafdal ilmu adalah tentang Allah. Sebab tu Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, afdalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Seafdal amalan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Sebagai ucapan yang aku ucapkan dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah. Maka daripada hadis-hadis ini para ulama buat kesimpulan, awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Kalau orang tak kenal Allah, tak mengaji ilmu tauhid, tak mengaji sifat 20, tak kenal Allah, kemudian dia buat ibadahnya tak sah. Ibadahnya tak sah.
Kerana apa? Dia buat ibadah tu, dia sembah siapa? Boleh jadi sebagian orang yang jahil, wal'iyad billah, tak apalah, dia kena tak, aku beriman dengan Allah. Tapi dalam hatinya ada keyakinan yang masih lagi belum disucikan dengan tashbih dan tajsim, perkara-perkara yang syirik pada Allah Ta'ala, pada keyakinan dia. Kemudian dia buat solat. Contohnya ada sebagian orang dia buat solat, dia ikut daripada ada satu mesej yang tersebar. Dulu kita pernah syarah, kita pernah jelaskan masalah itu. Mesej tersebar, apabila kamu mendengar azan, maka bayangkan Allah sedang melambai padamu. Apabila kamu berdiri melakukan solat, bayangkan Allah berdiri gagah di hadapanmu. Ketika kamu rukuk, Allah Ta'ala mengelus-elus kepadamu. Allah berbisik padamu. Wal'iyadu billah. Ini semua bayangan, imajinasi. Dia buat imajinasi macam Tuhan tu member dia, macam Tuhan tu kawan dia. Wal'iyadu billah. Akidah kita tidak dibina dengan imajinasi. Buka mana-mana kitab tauhid pun pasti akan tertulis di sana, kullu ma khatara fi balika fallahu bi khilafika. Apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, mahma tasawwarta bi balik, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah Ta'ala tidak seperti itu. Allah bukan sesuatu yang boleh dibayangkan dengan akal kita. Allah Ta'ala bukan sesuatu yang boleh digambarkan dengan akal kita, kerana Allah Ta'ala itu bukan seperti kita. Zatnya bukan jisim, tidak beranggota badan, tidak bertempat, tidak berlalu baginya masa, tidak beranggota tangan, kaki, muka, tidak berwarna, tidak ada saiz, tidak ada ukuran. Bagaimana seseorang nak menggambarkan Allah? Maka ternafi. Sebab itu Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la fikrata fil rabb, tidak ada imajinasi pada Tuhan. Tuhan tak boleh diimajinasikan. Yang boleh diimajinasikan adalah makhluk. Makhluk bolehlah imajinasi. Sebab tu golongan yang menyembah berhala mereka buat berhala mereka sebagai sembahan tu daripada mana? Dari mana datang bahala tu warna kuning, bahala tu warna-warni, bahala tu warna hijau, bahala tu warna kelabu? Dari mana datang? Imajinasi. Imajinasi. Yang tu besar, yang tu kecil, yang tu atas dashboard, yang tu depan pintu rumah, yang tu tepi pagar, yang tu tepi pokok, kan? Dari mana datang benda ni? Imajinasi mereka. Kemudian mereka bentuk imajinasi. Dia pula bentuk Tuhan dia. Subhanallahil azim. Lemahnya sembahan dia tu, dia yang bentuk. Kalau tangan buat sengit dah tangan ni. Kalau lugus tangannya, lugus dah tangan dia. Kalau kuning lah dia. Tak boleh dia ubah dah. Dia yang menentukan. Setiap sesuatu yang ditentukan, maknanya dia lemah. Kita ni ditentukan tak? Ditentukan. Kita lahir ni, laki. Dilahirkan laki, siapa menentukan kita laki? Allah. Siapa menentukan kita lahir dengan ibu bapa kita Islam? Allah. Siapa menentukan kita lahir pada zaman ni, bukan zaman Nabi Adam? Allah. Siapa menentukan kita Jawa, Melayu, Banjar? Allah. Harus tak kita ni lahir zaman Nabi Adam? Harus. Ada tak kita ni perempuan? Harus juga. Harus tak kita ni dilahirkan bukan dalam keluarga Islam? Harus pada akal. Wal'iyadu billah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Tapi dia maksud keharusan akal? Harus. Harus tak kita ni orang putih mata biru? Harus juga. Walaupun tak berapa nak kena kalau kita fikir sekarang. Tak berapa kena. Tapi harus tak itu? Harus. Tapi Allah yang menentukan. Kerana Allah menentukan bagi kita, maka kita lemah. Itu yang kita baca surah Al-Tabarakal-ladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia ke atas setiap sesuatu, dia maha berkuasa menentukan. Dia menentukan setiap sesuatu, maka kita lemah. Dia Tuhan. Maka Tuhan tidak ditentukan oleh siapa-siapa. Dia buat apa sahaja yang dikehendak pada makhluk ciptaannya. Dia buat apa sahaja.
Hari ni nak bagi tsunami, bagi je. Dia Tuhan. Hari ni nak matikan kita, mati kita. Hari ni bagi anak, bagilah anak kita. Itu akidah kita. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa saja Allah kehendak pasti berlaku, apa yang Allah Ta'ala tak kehendak pasti tidak akan berlaku. Simple, akidah kita simple. Akidah Islam mudah difahami. Itu yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka setelah daripada Nabi jawab, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa lam yakun syai'un ma'ahu wa lam yakun syai'un qablahu. Maka Nabi SAW sebut, wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Maka setelah daripada itu Allah Ta'ala berkehendak. Bila kita sebut kalimah setelah sebelum ni adalah untuk faham ta'bir kita. Bukan maknanya Allah Ta'ala yang berlalu baginya masa. Tidak, untuk faham pada ta'bir kita, faham pada kita, supaya kita faham. Allah Ta'ala kemudiannya menciptakan arasnya. Aras itu berada di atas air. Kata Nabi, wa kana arshuhu 'alal ma. Maka bermula penciptaan itu, maka disekalikan penciptaan itu, bermula ciptaan itu, maka di situ juga bermulanya masa. Dan pentadbiran masa itu adalah bagi makhluk, bukan bagi Allah. Allah yang mentadbir masa itu bagi kita, bukan bagi Allah. Jadi masa ni Allah Ta'ala bila-bila saja Allah Ta'ala boleh cepatkan masa untuk kita. Allah Ta'ala boleh lambatkan masa untuk kita. Bukan ada kadang-kadang dalam satu hari kita lambatnya hai. Contohnya bila? Dalam Ramadan. Hari biasa cepat betul lah. Tapi Masya Allah bulan Ramadan lambatnya. Rasa dah round satu bazar Ramadan tu. Tengok jam 6 suku baru. Kalau hari lain tu, kan sekejap rasanya, dah nak maghrib dah. Bulan Ramadan rasa lambat. Kalau kita dengar kuliah ni setengah jam dah rasa nak pun. Kuliah. Cuba tengok Malbat. Filem. Tahu kan filem Malbat? Tak kira lah filem apa. Cuba tengok filem 2 jam tu habis lah. Oh selamat tadi. Habis. Tu maknanya masa ni dia buat bertakbiran Allah. Allah Ta'ala berkuasa mencepatkan bagi seorang masa yang sama, tetapi cepat lambat lalu atas seorang tu dibezakan. Kerana masa tu bertakbiran Allah. Kalau tak ada Sayyidina Uthman, diriwayatkan Sayyidina Uthman 1 rakaat solat sunat waktu malam, dia khatam 1 kali khatam Quran. Kalau buat kira matematik orang sekarang, tak logik kata dia. Itu yang ada sebahagian golongan bantah tu. Dia bantah pasal akal dia tak mengaji. Kalau orang mengaji dia faham. Dia umur Imam Nawawi, umur 40 tahun Imam Nawawi wafat. 40 tahun Imam Nawawi wafat. Imam Nawawi punya tinggalan kitab seolah-olah umurnya 100 tahun. Kita yang buat tesis master, tesis PhD 3 tahun tak siap-siap. Kerana masa yang dalam kita tu tak sama dengan masa Imam Nawawi. Imam Nawawi masanya diberkati. Kata ulama, di antara karamah Imam Nawawi ialah masanya diberkati. Bayangkan Imam Nawawi adalah rujukan terbesar, antara rujukan terbesar mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada 2 orang syaikhan, dipanggil syaikhan, maknanya dirujuk qaul mereka, ditarjih oleh mereka. Qaul Imam Syafi'i, qaul ulama Syafi'i ditarjih oleh 2 orang syaikhan ni. Pertama Imam Nawawi, kedua Imam Ar-Rafi'i. Umur 40 tahun boleh buat kerja tarjih. Ingat kerja tarjih ni senang. Nak kena tahu semua qaul bagi satu masalah. Semua qaul pada satu masalah. Satu-satu masalah banyak qaul. 2 marhalah perjalanan kita yang boleh qasar tu. Ada berapa qaul? Ada 5 qaul. Nak tarjih macam mana? Bayangkan kehidupan kita ni ada berapa banyak masalah. Banyak. Tapi masa Imam Nawawi diberkati. Masa Imam Nawawi diberkati.
Begitu juga bagi masa kelak apabila kita menghampiri hari kiamat, apabila zuhurul Dajjal, bila Dajjal muncul kan. Hari pertama Dajjal muncul sama dengan apa? Setahun. Sehari rasa setahun. Kan warid dalam hadis, sehari rasa setahun. Hari kedua rasa sebulan. Hari ketiga rasa seminggu. Hari keempat baru kembali normal. Maknanya Dajjal muncul 4 hari tu rasa dia sama setahun, sebulan, seminggu, sehari. Rasa dia. Allah Ta'ala dia faham mentadbir masa. Dia takbir sebagaimana yang dia kehendak. Ada ketika kita rasa cepat, rasa berada. Ketika rasa lambat, rasa berada kan? Maka masa bermula dengan penciptaan makhluk tadi. Maka bila Nabi sebut wa kana 'arshuhu 'ala al-ma', dan 'arsy di atas air. Maknanya apa? Maknanya daripada sudut faham kata ulama, air yang diciptakan dulu. Kerana Allah Ta'ala mengajarkan kepada hamba-hambanya bahawasanya foundation itu diciptakan dulu. Maka air diciptakan dulu, barulah arasy. Maka air adalah foundation kepada arasy. Air baru arasy, di atas air. Wa kana 'arshuhu 'ala al-ma'. Atas kita ni, langit 7, atas lagi sebelum sampai arasy ada banyak makhluk bawah arasy. Ada air, ada kursi, ada sebahagian pendapat ulama kata lauhil mahfuz di bawah arasy. Ada sebahagian kata di atas arasy, sebahagian kata di bawah arasy. Ada makhluk, ada ocean yang besar, laut yang besar. Di atas al-ma', satu takungan air yang besar, lebih besar daripada bumi. Arasy besar kan? Lebih besar. Itu yang kadang-kadang sains tak boleh nak fikir macam mana tiba-tiba hujan turun ikan besar. Kan? Dari mana ikan? Dari atas. Bukan puting beliung ke apa. Itu teori. Bila dia sebut teori, maknanya bukan empirical punya study. Teori je. Teori ni ada puting beliung lah, bawa ikan naik apa semua, lepas tu jatuh balik kan. Jadi, tapi Islam simple. Wa nunazzilu minas sama'i ma'a. Ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman wa nunazzilu minas sama'i ma'a, dan kami telah turunkan air dari langit. Kita mengaji air apa? Air mutlak itu di antaranya apa? Air hujan. Air hujan disebut apa? Air sama. Sama tu apa? Disebut matar tu. Maknanya daripada mana matar? Daripada sama. Berlari. Daripada bawah arasy tu, air itu diturunkan sampai ke langit. Kemudian Allah Ta'ala perintah malaikat bawa awan, sahab, bawa awan. Kemudian air itu ditakung atas awan ni. Kemudian Allah perintah hari ni pada malaikat, Allah Ta'ala ada perintah hari ni di mana turun hujan, banyak mana. Itu semua ada dalam Al-Quran dan hadis. Banyak mana kadar taburan hujan atas muka bumi ni Allah Ta'ala tetap benar, tak tambah tak kurang. Macam rezeki kita, Allah Ta'ala tak tambah tak kurang. Tapi pada kita rasa tambah lah. Tapi pada hakikat takdir Allah tidak tambah tak kurang. Kalau Allah tetap 10 aja. Allah Ta'ala tak ubah 10 jadi 20. Pada kita hari ni 10, esok 20, kita rasa berubah. Tapi pada takdir Allah itulah skrip dia. Itulah yang Allah Ta'ala tetapkan lah. 10 lah, 20 esok. Lusa 1 juta contoh. Jadi boleh jadi jutawan. Menang cabutan Al-Awfa, menang sijil SSPN contoh lah. Ya, tapi pada takdir Allah tetap dah. Maka setelah Allah cipta air, setelah Allah cipta arasy, Allah cipta apa? Lauhil mahfuz. Lauhil mahfuz. Kemudian setelah lauhil mahfuz Allah cipta apa? Allah ciptakan al-qalamul a'la. Qalam. Kalam, orang panggil kalam. Pensil yang menulis di atas lauhil mahfuz. Kemudian Allah berfirman kepada qalamul a'la, uktub ma kana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, Allah firman dalam hadis kursi kepada qalamul a'la, tulislah
apa yang telah berlaku sebelum penciptaan kau. Sebelum Allah Ta'ala Lauhul Mahfuz diciptakan, Lauhul Mahfuz diciptakan, Arasy diciptakan, air diciptakan. Maka kalau Mu'ala tulis ila yaumil qiyamah. Kalau Mu'ala ni menulis semua takdir Allah yang Allah Ta'ala ditetapkan sehingga di kiamat, iaitu sampai ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Beyond that tak ditulis. Setelah masuk syurga, had tu je ditulis. Masuk syurga tu, dalam syurga punya kisah tak ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Neraka pun juga tak ditulis. Setakat tu je. Setakat tu je. Maka daripada istifadah daripada hadis ini, faham kita ialah Arasy adalah air adalah makhluk tamu. Kedua Arasy, ketiga Lauhul Mahfuz, keempat Qalamul A'la. Apa dalil yang lain? Apa dalil yang lain? Kata ulama, awal makhluk ialah air. Qala ta'ala wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dalil pertama adalah Quran. Explicitly, very clear. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah menjadikan setiap sesuatu daripada air. Air adalah essence of everything. Essence. Kita ada sumber, ada essence air tak? Ada. Malaikat diciptakan daripada cahaya, tapi cahaya tu essence daripada air. Biasan air jadi cahaya, cahaya tu jadi malaikat. Dan malaikat ni jumlah bertambah. Jibril masuk dalam satu sungai, kemudian Jibril akan keluar balik daripada sungai tu, dan akan terbit titisan air daripada sayap-sayap Jibril. Daripada titisan air itu, setiap titisan itu jadi malaikat. Jadi malaikat. Itu cara malaikat bertambah. Balik dalam hadis, itu cara malaikat bertambah. Jumlah malaikat bertambah setiap hari, setiap masa. Air. Kita daripada air. Buah daripada air. Binatang daripada air. Pada essence yang berkongsi semua essence tu adalah air. Tapi kita unsur dia, essence air dengan tanah, satu dengan api, satu dengan ni, satu dengan ni. Beza-beza setiap campuran dia. Tapi essence dia, basic dia adalah air. Apa dalil dia? Allah Ta'ala berfirman dalam Quran. Nak tolak apanya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan setiap sesuatu yang hidup itu daripada air. Itu pertama. Faham kita, setiap yang hidup itu daripada air. Yang tak hidup hadis Nabi. Kata Nabi SAW, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Setiap sesuatu yang dicipta, semua dicipta daripada air. Rawahu Ibn Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Maka hadis yang pertama tadi, hadis sahih, kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Kemudian ayat Quran ni takkan nak ditolak lagi, ayat Quran. Kemudian datang hadis yang kedua, rawahu Ibn Hibban, diriwayatkan oleh Ibn Hibban. Gabung tiga, conclusion dia, makhluk utama adalah air. Tetapi di sana ada sebahagian kelompok yang dia kata awal makhluk adalah Nur Muhammad. Ini kena faham sungguh-sungguh. Tak apa ke? Dah ada. Ada berapa minit tak faham? Kalau ada 10 minit. Baik. Azan dulu atau 10 minit. Barakallahu fikum. Jazakallah. Okey. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Maka yang pertama-tama ialah apabila ada di sana golongan yang menukilkan suatu riwayat bahawasanya awal makhluk yang diciptakan adalah Nur Muhammad. Hadis itu dipanggil hadis Jibril, hadis itu dipanggil hadis Jabir. Hadis Jabir. Hadis Jabir ini cerita dia kita ringkaskan. InsyaAllah nanti kita akan lebih panjang. Hadis Jabir ini diriwayatkan daripada seorang rawi yang punca utama dia adalah seorang rawi daripada Abdul Razzaq. Diriwayatkan Abdul Razzaq dalam musannafnya, dinukilkan daripada Abdul Razzaq dalam musannafnya bahawasanya Jabir datang bertemu dengan Rasulullah SAW dan Jabir tanya kepada Rasulullah, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan? Maka Nabi SAW menjawab, awal ma khalaqallahu nuru nabiyyika khuliqa min nuri. Kalau kita baca terjemahan dia, awal yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi kau, dicipta daripada nurnya. Di sini problem dia. Pertama, kita dah cerita Nabi ni fatanah. Bila fatanah, soalan ditanya mesti faham. Tapi jawapan yang menunjukkan Nabi tak faham soalan. Kerana Jabir tanya makhluk pertama yang diciptakan, Nabi jawab apa? Dalam matan ni Nabi jawab apa? Dia kata awal yang diciptakan adalah Nur Muhammad, diciptakan dari nurnya. Nurnya tu apa dia? Nurnya apa dia? Maka kata ulama ada banyak ihtimal. Pertama nurnya itu adalah suatu nur yang Allah ciptakan. Andaikan ini nur, satu nur, ada makhluk nama nur, makhluk itu cahaya lah. Cahaya ni nur, maka nur ni, dari nur ni Allah ciptakan Nur Muhammad. Menjawab tak persoalan Jabir? Tak menjawab lah. Kerana Jabir tanya makhluk utama. Kalau inilah makhluk utama, maknanya patutnya Nabi jawab apa? Nabi jawab nur je lah. Makhluk utama adalah cahaya. Tapi Nabi jawab apa? Makhluk utama adalah ni. Ni diciptakan daripada ni. Maka ni utama ke ni utama?
Saya tanya soalan ni. Ni pertama ke? Ni pertama? Yang ni lah yang pertama. Pasal yang ni diciptakan daripada ni. Betul tak? Manusia daripada tanah. Nabi Adam daripada tanah. Adam yang pertama ke tanah yang pertama? Tanah dulu lah, baru Adam. Takkan tiba-tiba Adam ada tapi tanah tak ada lagi. Tapi Adam daripada tanah. Kan pelik tu. Jadi soalannya, makhluk pertama yang Allah ciptakan apa? Takkan Nabi, orang yang fatanah, orang yang cerdik, bijaksana, tak faham soalan Jabir. Saya lebih faham. Maka di situ dah ada dipanggil rakakatul lafaz. Dalam bahasa Arab, dalam ilmu hadis, dalam ulumul hadis dipanggil rakakatul lafaz. Rakakatul lafaz ni apa? Ada kecanggungan. Dalam bahasa Melayu kita panggil kecanggungan. Kecanggungan dalam bahasa Arab yang dituturkan oleh Nabi. Kerana Nabi ni orang yang paling fasih bahasa Arab dia. Kalau Nabi jawab macam ni, maknanya bahasa Arab Nabi ni tak faham lah. Dia tanya, apa makhluk pertama dicipta? Kalau yang ni yang pertama, jawab je lah yang ni. Kenapa nak jawab yang ni dicipta daripada ni? Mana satu pertama? Tak faham. Rakakatul lafaz. Maka dalam ulum hadis, rakakatul lafaz min alamatil mawdu'. Rakakatul lafaz adalah di antara bukti bahawasanya hadis itu mawdu'. Sebab tu hadis ini dikata mawdu' oleh Imam Suyuti, oleh Imam Al-Lughmari. Ini mawdu'. Maka tak dijadikan hujjah dan tak boleh dijadikan akidah. Bahasanya Nabi Muhammad yang pertama, kerana bercanggah dengan ayat Quran tadi, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Diciptakan daripada air setiap sesuatu yang hidup. Al-Quran ni, Al-Quran kalau dengan hadis mana lagi kuat? Al-Quran. Apalagi kalau hadis yang mawdu'. Maka ulama kata awal makhluk bukan Nur Muhammad, awal makhluk adalah air. Tapi mereka kata tak. Nurnya itu adalah Allah. Dia kata Allah tu cahaya dia. Wal'iyadu billah. Di sini kita boleh tarik emri lah. Kuasa teruskan perdebatan. Bila dia kata khuliqa min nurihi, ini yang Babali sekam. Baba Ghazali sekam kata ada golongan ni yang mereka kata Allah ni cahaya. Allah cabut sikit cahaya daripada zatnya tu. Zat itu cahaya, dicabut sikit cahaya. Kalau daripada cahaya itu diciptakan Nur Muhammad. Jadilah Muhammad itu daripada cahaya Allah, daripada zat Allah. Sebab tu muncul ajaran hak. Sebab tu muncul ajaran mutasawwifah luar sana yang konon-konon sufi, konon-konon tarikat. Tak betul. Kita bukan anti tarikat, kita bukan anti sufi. Kita kena faham tu. Ahli sunnah suka tarikat, ahli sunnah suka sufi. Bahkan ahli sunnah jamaah beramal dengan tarikat, beramal dengan kesufian, of course. Tetapi ada di sana orang yang menyalahgunakan tarikat dan tasawuf untuk menyebarkan ajaran ini. Lalu hak kata apa? Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Pasal ni, pasal Nur Muhammad itu daripada juzuk zat Allah. Maka hakikatnya Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad, kata dia hakikat. Jadi katalah dia, inilah ilmu hakikat. Yang jahil kat luar sana zaman yang tertipu. Wal'iyadu billah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada kejahilan. Ini ilmu daripada ahli sunnah wal jamaah. Kalau ambil ilmu daripada lepat, habis ambil ilmu pada hak, habis kan? Ambil ilmu daripada wal hizam, habis kan? Bukan nak aibkan Nabi bersabda yang mafhumnya man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi. Kena tahdir orang seperti ini, kena sebut. Fatwa dah ada dah tentang muhizam, fatwa dah ada dah tentang hak. Apa nak takut sebut? Kami ceramah-ceramah bertauliah Jais ni diperintahkan oleh Jais untuk menyebut golongan-golongan ni. Bukan nak aibkan mana pihak, menyebut supaya orang awam faham, tidak ambil daripada mereka.
Kerana zaman sekarang zaman media sosial, yang datang masjid dengan kuliah orang ramai. Tapi TikTok sampai 1 juta view. Kalau orang Izam ni dia, TikTok 1 juta view. Cerita apa tak tahu. Banyak kesesatan dalam video dia. Banyak kesesatan dalam video dia. Banyak. Tapi orang tak tengok, pasal orang suka TikTok. Di masjid tak nak. Pergi kita komen kat TikTok, ini tak betul, cakap akidah. Hang siapa? Sudah. Hang tak sampai lagi. Hang itu, hang ini. Baiklah. Dia banyak main hang dulu. Zaman Melaka dulu ada 5 hang je. Sudah banyak hang je. Itu keadaan dia akhir zaman. Kalau kita tak sedar, kalau kita tak promosi ajaran ahli sunnah wal jamaah, lama kelamaan Malaysia ni akan bertukar ganti mazhab ni. Akan jadi mazhab pluralism, mazhab liberalism. Kerana golongan seperti HAB dan sebagainya, mereka ni buat bawa ajaran pluralism dan liberalism secara tak langsung. Secara tak langsung. Kita tak kata apa, kita tak kata apa. Biar api mereka, janji mereka sampai. Masa sampai, dia kata semua ajaran ni sama. Mereka mencari Tuhan juga. Kata dia Al-Sunnah apa? Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Tu dia. Kata kena hati-hati. Jangan dia ikut orang-orang seperti itu. Barakallahu fikum. Ada masa kita syarah panjang ni. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Boleh? Ini yang tadi tu, yang apa, ayat tadi di bawah takungan, di bawah aras kan? Maknanya tadi Ustaz cakap, maknanya hujan, maknanya lagi takungan air tu lah. Yes, daripada atas. Maknanya dia bercanggah dengan teori sainsnya. Sains moden. Sains moden kata evaporated. Betul lah tu? Kan? Betul lagi itu yang kata essence lah. Essence of creation. Maknanya seperti penciptaan kejadian makhluk, maknanya berasal dari air. Air. Semua. Semua. Daripada Al-Quran hingga daripada hadis. Kullu syai'in kata Nabi tadi khuliqa minal ma'. Ayat Quran Allah Ta'ala berfirman wa ja'alna kulla syai'in wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kalau apa yang disebut dalam Quran dan hadis bercanggah dengan sains moden, kita ambil apa? Ambil Al-Quran dan hadis. Kalau bertepatan berarti sains itu menurut kitab Allah. Sains menurut hadis Nabi SAW. Kalau bercanggah, kita tolak yang sains moden, kita ambil yang Maknanya di atas sana ada air. Ya. Maknanya kata-kata kalau satu lompat lah. Besar. Maknanya mungkin lebih besar daripada. Memang lagi besar. Memang lagi besar. Lautan sikit ya. Sama, insyaAllah. Pelan-pelan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.